Okay, untuk awak attach link YouTube. Okay, YouTube video tu yang awak buat eksperimen 3 tu kan. Awak attach link video, link YouTube awak dekat situ, dekat assignment tu nanti. Okay, sebab kalau saya simpan dekat phone, saya attach kat phone je, saya simpan kat phone, saya takut phone hilang ke apa ke kan. So macam bahaya lah. So saya rasa better awak letak link kat situ lah. So nanti kalau awak dah keluar matrik pun saya still boleh tengok lah link tu. Okay. Alright, so nanti buatlah, saya bagi masa sampai hari Ahad. Okay, so saya akan share screen. Kita baru ada 11 orang termasuk saya, so 10 orang lah. Lagi 4 orang tu nanti dia masuk, saya dah record pun, nanti dia akan refer lah kot, kita terus discuss kita tak tunggu. Kita terus discuss soalan monohybrid and dihybrid dulu. Okay, saya dah select dua skema. Okay, dua contoh jawapan. Okay, bukan skema, contoh jawapan daripada kawan awak. Okay, sekejap tak nampak saya tak pergi office hari ni, so saya tak nampak. Okay. Alright, so apa yang kita akan discuss dulu? Kita akan discuss dulu monohybrid dihybrid cross. Okay, saya dah ambil dua contoh jawapan lah. So kita pergi, ni kita tak discuss lagi kan? Yang ni? Soalan ni dah ke? Dah ke belum? Saya tak ingat. Dah, madam. Oh, dah ke? Long rabbit semalam. ni? Iya ke? Oh, dah So long rabbit ni dah lah Okay, long rabbit ni dah, ini pun dah. Okay, kita pergi kepada deviation dululah. Okay, yang ni, kita pergi kepada deviation. Okay, soalan ni. Okay, according to the Mendel first law, okay, get ready dengan ni, deviation from Mendel's law. Okay, according to the Mendel first law, the F2 phenotypic ratio, okay, the F2 phenotypic ratio is 3:1. Research by geneticists later show that there are monohybrid crossing that deviate from the ratio. So dia cakap kat sini, dia geneticists discover ada satu crossing, ada crossing yang deviate from the ratio. Maksudnya dia tak follow Mendel's law. Mendel's law cakap ratio 3:1. Tapi ada monohybrid crossing tak follow 3:1. So using suitable example of incomplete dominance. So dah bagi tahu dah kat sini apa jenis test cross. So jenis test cross kita adalah incomplete dominance. So incomplete dominance dia cakap using suitable example. So bila dia cakap macam ni, ikut kita punya CS, kita punya syllabus. Syllabus kita guna Snapdragon. Okay, Snapdragon flower. Okay, design a crossing to show the F2 ratio deviate from the ratio of 3:1. Okay, so dia tunjuk kat sini, okay, dia tulis parent. Okay, contoh jawapan kawan awak ni, dia tulis parent, CP, CP, CW, CW. Okay, kalau tulis red, kalau untuk red flower, untuk Snapdragon, genotype dia salah. Okay, salah ni. So, white flower betul dah. Tapi kalau kita tengok, white flower dia, CW besar. Salah, sepatutnya CW kecil. So, tak ada markah. Okay, tak ada markah. Sini pun tak ada markah, sampailah bawah ni tak ada markah. Tak ada markah. Walaupun dia dapat ratio 1:1, tapi dia punya genotype ni salah. So tak ada markah langsung. Okay? Right? Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, okay, kita tengok sampel yang kedua, dia buat macam ni Okay, tak apa, kita salah tak apa, kita belajar. Kalau awak tak buat salah, awak tak akan belajar. Okay, it's okay to make a mistake. Right? So ini adalah contoh kedua. Okay, dia bagi kita tengok kat sini parent, dia tulis parent, red cross white. Okay, red cross white, lepas tu dia tulis genotype. Okay, dia tulis genotype.
So genotype dia CR adalah red, CW adalah white. So betul, bagi 1 markah. Okay, 1 markah. Lepas tu dia tunjuk arrow, turunkan gamet. Okay, maksudnya ada separation, ada berlaku proses meiosis. Dapatlah gamet CW, 1 markah. Okay. Lepas tu dia tunjuk crossing, ada berlaku fertilization. Dan dia tulis F1 genotype CW, F1 phenotype pink, 1 markah. Okay. Lepas tu dia buat self cross. Okay, self dash cross. Pink cross dengan pink. CRCW, cross it together. Dapat 1 markah. Gamet betul, bagi 1 markah. Okay, gamet betul. 1 markah. Okay, dan kita tengok dia punya F2 genotypes. Okay, genotype dia betul tak? CRCW, CW. Okay, betul. Okay, then kita tengok dia punya phenotype. Phenotype dia letak bawah sikit, tak apa. F2 phenotype, red, pink, red. Betul, 1 markah. Okay, lepas tu dia buat F2 genotypes ratio. 1 CR, 2 CRCW, 1 CW, 1 CW, 1 markah. Okay, Madam, dan ya. bukan white ya. Mana? White, ya, thank you Kai Peng. White, sorry, sini salah Okay, sini salah. Sikit je, sayang je. Kata skema dah. Tak boleh padam. Nantilah saya padam. Oh, kena guna ni ke? Alright, so sepatutnya sini white lah. Salah ni. Kat sini betul. Dia punya genotype betul tapi phenotype salah. Kat sini dia tak dapat markah. Okay, kat sini tak dapat markah. So dapat 8 saja. Still okay. Still okay. Just dia careless dekat sini saja. Okay? Boleh ke? Boleh follow tak? Boleh, madam. Boleh Saya kecilkan sikit supaya awak nampak start daripada atas. Okay? Yang tu. Okay, ini adalah contoh yang genetic diagram yang bagus lah. Okay, sebab dia ikut semua. Dia letak parent, dia ikut sequence, parent, gamete, genotype, phenotype, self cross, gamete, F2 genotype, F2 genotypic ratio, F2 phenotype, F2 phenotypic ratio. Okay, kalau soalan essay yang 10 markah macam ni, kena buat genetic diagram yang skema macam ni. Sampai bawah ni dia nak. Okay, sampai sini dia nak. Okay. Alright. Lepas tu kita pergi kepada soalan seterusnya. Iaitu soalan multiple allele. Okay, multiple allele is a condition. Sabar sekejap. Dia tanya apa? Sekejap. Ni. Dia tanya, the blood group in human are controlled by multiple allele. What is meant by multiple allele? Okay, multiple allele is condition when 3 or more alleles determine the phenotypes for a character of single gene. Okay, 2 markah. Point dia dekat sini. 2 markah. Okay, condition when 3 or more alleles determine the phenotype for a character of a single gene. Okay. Lepas tu, kita pergi kepada seterusnya. Soalan seterusnya tanya apa? Okay, soalan seterusnya tanya blood group AB kan? Apa dia punya? Dia tanya apa dia punya genotype Dia nak soalan tu nak apa? Genotype ke phenotype? Sekejap saya tengok. Saya dah lupa soalan dia. Apa dia? Ni soalan mana? Deviation kan? Okay, deviation. Kita tengok soalan dia. Okay, soalan dia untuk soalan kedua dia tanya, if both parents have AB blood group, state the possible blood group of their children, construct a genetic diagram to show your answer. Okay, itu adalah soalan dia. Kita tengok contoh jawapan. Okay, if parents, okay, blood group AB. So dia tulis, bagus dia tulis phenotype dulu. Blood group AB. Lepas tu baru dia tulis genotype. IA, IB, IA by AB. 1 markah. Okay, gamete ni boleh je tulis macam ni. Tulis macam ni pun tak apa. Huruf G saja pun tak apa. Faham. Okay, faham.
Okey, lepas tu dia turunkan gamet, dapatlah IA, IB, gamet betul bagi satu markah. Lepas tu kita tengok dia punya F1 genotype, crossing betul tak? Sini pergi kepada sini, IA betul. IA pergi sini. Okey. Oh, IB betul. Okey, betul. Semua betul baru bagi satu markah. Kalau antara 4 ni satu salah, dah jadi kosong. Okey? Lepas tu kita tengok dia punya F1 phenotype, group AB, group AB, group B. Okey, betul. Alright? Betul. Ya. Alia, Kalau tak ada cross dekat genotype tu tak apa ke? kat mana? Sini tak tunjuk. Dekat parental genotype. Parental genotype cross. Sini. Tak, salah. Sebab kalau tunjuk, kalau nak, ini maksudnya crossing, fertilization, bukan fertilization. Dia dah kahwin dua. Okay, kalau tak tunjuk tu salah. Dari Yang segi dia bawah ni punya, tak ada. apa dia? Yang dekat IB cross. Tak Oh, ada cross. atas ni ada? Oh, kalau atas ada, bawah tak ada tak apa. Tak apa. Okay, Boleh je. Setakat ni, bukan saya rasa, satu pun dah cukup. Okay, sebab ini kita tulis sama je. Kita atas tulis phenotype, bawah tulis genotype. Okay, so dapatlah 4 markah. Okay, 4 markah. Tengok soalan nak apa. Okay, tengok soalan nak apa. Katakanlah tiba-tiba soalan cakap nak genotypic ratio. Genotypic ratio. Then awak tulislah 1 IAIA, 2 IAIB, 1 IBIB. Okay, nak F1 phenotypic ratio. Okay, nak phenotype pula. 1 group AB, 2 group AB, 1 group B. Okay, ni betul. So kita tengok contoh jawapan yang kedua. Okay, multiple allele is condition when 3 or more allele determined. Okay, sini ada point dia kat sini, so kita bagi 2 markah. Right? So, blood group IA, blood group AB, okay. Macam ni pun betul lah, kalau dia buat 2 crossing pun betul lah. Tapi 1 pun dah cukup, tak ada masalah. Okay, lepas tu dia turunkan gamet, IAIB, betul. F1 genotype, betul. F1 genotype ratio, 1. Actually F1 genotypic bukan genotype. F1 genotypic ratio. Phenotypic ratio. Okay, genotypic ratio, phenotypic ratio. Setakat ni dalam kita punya CS dia guna term yang tu. Genotypic ratio, phenotypic ratio. Okay, kalau ada apa-apa perubahan, saya akan update balik. Okay, 1 blood group, A, 2, okay, yang ni lah saya cakap. Saya cakap tadi, kalau soalan tanya lebih-lebih, contoh apa dia nak genotypic ratio ke phenotypic ratio, macam ni lah bagi. Okay, macam kawan awak punya jawapan ni memang dah lebih daripada 4 lah. Okay, dia dah bagi dalam 6. So, kita nak 4 markah saja. So, dapat 4 dah. Okay, dah dapat 4 markah dah. Alright? Boleh? Ada apa-apa soalan? Apa soalan nak tanya? Tu maknanya, madam? Ya. Kalau kita tak tulis phenotype, kita tulis phenotypic ratio terus, boleh tak? Boleh tulis phenotypic ratio, tapi adakah awak tulis nombor? Tulis, madam. Tulis dekat phenotypic ratio tu, tulis 1 blood group A, nisbah 2 blood group AB, nisbah 1 blood group B. Boleh. Sebab apa yang awak describe tu, term term yang awak guna tu, and then apa yang awak describe tu betul. So kita bagi betul. Alright. Terima kasih, madam. Sama. Okay, ada lagi soalan? Tak ada Okay, kita masuk sikit link gene. Okay, kita masuk sikit link gene. Bukan masuk sikit, memang kena masuk link gene ni. Okay, sebab link gene, link gene ni ada, macam saya cakap lah, dia antara yang famous. Okay, lepas tu saya nak bagi banyak soalan lah nanti untuk link gene ni, untuk awak praktis. Okay, sebab dia antara soalan yang favourite. Okay, link gene. Link gene ni, okay, apa itu link gene? Okay, apa itu link gene? Link gene refer to genes located on the same chromosome. Okay, genes located on same chromosome. Kalau dia tanya apa itu link gene, ini awak kena bagi tahu. Okay, genes located on the same chromosome. For example, A dengan B. Ni tengok ni, satu kromosom yang sama, ada 2 gene. Okay, A, B. Okay, link gene do not separate at meiosis.
Okay, itu specialnya link gene ni. Dia tak separate at meiosis. Okay, sebab dia dah link. Okay, dia dah link together. Contohnya, konsep dia macam ni lah. Kalau rambut awak blonde, mata awak mesti biru. Itu dia dah link. Macam tu. Kalau rambut kita hitam, mata kita kena brown. Macam tu. Okay, dia dah link together. Dia tak boleh separate. Okay, gene located on one same chromosome. Itu adalah link gene. Okay, so kita tengok the genes tend to be inherited together since the chromosome is passed along as one unit. Okay, the genes tend to be inherited together. Tu yang saya cakap. Kalau rambut blonde mata biru tu. Okay, contoh. Dihybrid cross involving link gene does not follow Mendel's second law. So kalau kita ada dihybrid cross yang melibatkan link gene, dia tak follow Mendel's law. Maksudnya dia tak akan follow 9331. Okay, kita tak ada ratio 9331. Okay, there is no ratio 9331. Okay, alright. Siapa nak masuk ke? No ratio, not 9331. Okay, so the ratio dia bukan 9331 kita akan dapat ratio dia lain. Dan ratio dia bukanlah 1111. Kejap, ada kawan awak nak masuk ke? Apa dia? Isyam, okay. Alright. So, link gene, okay. So, the genes may be linked together on autosome or sex chromosome. Okay, genes may be linked together on autosome ataupun sex chromosome. Kita kan ada 23 pair kan? 23 pair of homologous chromosome. Okay, 23 pair of homologous chromosome. Pair yang pertama hingga pair ke-22 adalah autosome. Pair yang ke-23 adalah sex chromosome yang determine your gender, which is XX or XY. Okay, so genes may be linked together dekat sini juga dengan dekat sini juga. Okay, so dihybrid inheritance, okay, kalau kita tengok yang ni, gambar yang ni, okay, dihybrid inheritance follow Mendel's law. Independent assortment produce 4 different gamete. Ini yang follow Mendel's law yang kita belajar. Tapi yang ini adalah link gene. Dihybrid inheritance deviate from Mendel's law. Maksudnya, link gene will be inherited together in a gamete. Okay, maksudnya patut dia terpisah macam ni. Okay, dihybrid tu, contoh R ni saya bagi blonde. Okay, blonde punya rambut. S ni mata biru. Okay, mata biru. So sepatutnya blonde dengan mata biru ni terpisah lah. Tapi bila link gene, blonde dengan mata biru ni inherited sekali. Okay, inherited sekali. Itu adalah link gene. So dia akan produce 2 different gametes. So kalau kita tengok contoh, okay, kita tengok kita tengok dulu contoh nanti macam mana. Nanti awak akan try buat soalan. Okay, inheritance of body color and wing size in Drosophila species. Okay, the inheritance of body color and wing size in Drosophila species. So gene for both character are linked. So gene untuk character color ni dengan type of wing ni link. So allele for grey body, kita bagi allele for grey body adalah B besar. Allele for black body adalah B kecil. Allele for normal wings, V besar. Allele for vestigial wings adalah V kecil. Okay, so kalau nak buat soalan essay ke atau any soalan, memang ini benda pertama awak kena buat. Ini adalah benda pertama awak kena buat. Okay, awak kena listkan dulu. Kena bagi tahu, buat macam pemeriksa ni tak tahu apa-apa. Okay, listkan dulu macam ni. Okay, listkan dulu sebab sesetengah tu ada skema jawapan, awak listkan ni dah dapat 1 markah. Okay, so biasakan list dulu macam ni. Lepas tu baru buat genetic diagram. Okay, nak buat genetic diagram, okay, cara tulis genetic diagram ya. Contoh, if grey body link with normal wings, so kita kena tulis genetic diagram macam ni. Okay, sorry, kita kena tulis genotype dia macam ni. Okay, sama ada awak buat, kita contoh. Ya, yang ni. How to write a genotype for an individual.
Okay, homozygous grey body normal wing. So kita dah tahu tadi, kalau grey body B besar, normal wings V besar. So grey body normal wings BV, B besar V besar. Grey body vestigial wing B besar V kecil. Black body normal wings B kecil V besar. Black body vestigial wings B kecil V kecil. Okay, itu satu hal. Nak tulis genotype, macam mana nak tulis genotype? Kita tak boleh tulis macam biasa, macam ni. Salah. Sebab ini adalah dihybrid biasa. Okay, ini tak nampak kalau saya tulis kuning. Okay, kita tak boleh tulis macam ni. B, V, V macam ni. Salah. Sebab ini adalah dihybrid, bukannya link gene. Kalau nak tulis link gene punya genotype, kena tulis macam ni. Okay, contoh, kalau homozygous grey body normal wing, awak boleh buat slash ataupun awak boleh buat palang. It's up to you. Dua-dua betul. Okay, dua-dua betul. So, B besar, V besar, slash B besar, V besar. Ataupun yang ni. Okay, awak buat palang macam ni. Dua-dua kena tulis. Bukan tulis satu saja. Dia bukan allele. Dia adalah genotype. So, kalau genotype memang kena tulis dua-dua ni lah. Okay, sama. Ni pun sama. Kena tulis dua-dua. Walaupun dia benda yang sama, tapi kena tulis dua-dua. Sebab dia adalah genotype. So, bila awak tulis, kenapa kena letak palang macam ni? Okay, macam kalau nak lukis palang ni. Kenapa? Sebab kita nak tunjukkan satu kromosom ada dua link yang sama. Okay, ada link gene. Okay, satu kromosom ada dua link, ada dua gene link together. Okay, so itu untuk homozygous grey body normal wing. Kalau homozygous black body vestigial wing, macam ni lah, sama je lah awak tulis. Konsep sama. Just dominant or recessive allele saja. Okay, so kalau kita tengok genetic diagram. Genetic diagram. Belum lagi, sabar saya. Okay. So, yang kita belajar adalah link gene without crossing over. Without. Sorry, kita ada belajar yang ni. Yang ni. Ada dua sebenarnya link gene. Okay. Link gene without crossing over, ini yang kita belajar. Tapi soalan tak keluar pun yang ni. Okay, soalan tak pernah keluar lah. Setakat ni soalan tak pernah keluar link gene without crossing over. Soalan selalu keluar link gene with crossing over. Okay, ini yang famous. Okay, yang sangat-sangat famous yang ni lah. Link gene with crossing over. Sebab bila link gene without crossing over, dia jadi sampai sini saja. Dia jadi sampai sini saja. Okay, dia tak jadi panjang. Dia punya genetic diagram tu tak banyak markah. Okay, dia stop sampai sini saja. So tak apa, kita tengok dulu. Kita tengok dulu apa itu link gene without crossing over. Okay, so bila link gene without crossing over, kita buat test cross. Test cross on heterozygous for both character. Individual produce offspring, phenotypic ratio 1:1. Okay, yang ni lah sebenarnya. Okay, yang ni. Yang ni. Okay, kita tengok dulu macam mana boleh dapat heterozygous. Apabila parent dia buat pure breeding. Okay, ada pure breeding parent. Pure breeding ataupun true breeding parent. Okay, bila dia cross it together, dapatlah F1 genotype. Lepas dapat F1 genotype, dia buat test cross. Okay, dia buat test cross. So, bila dia buat test cross, okay, grey normal wings cross dengan black vestigial. Ingat, kalau test cross, always cross dengan homozygous recessive. Okay, test cross always cross dengan homozygous recessive. So, ini adalah link gene without crossing over. So, bila dia cross it together, dapat macam ni saja. Dapat dua result saja, iaitu satu grey normal wings, satu black vestigial wings. Okay? So, kalau untuk link gene, okay, ini adalah yang untuk bagi slash lah, kalau cara tulis untuk yang slash punya. Okay, grey normal, black vestigial. Kalau ini untuk yang tulis secara palang. Okay, palang. So, kalau kita tengok lah parent, wild type, kita ambil pure breeding lah. Pure breeding, start dengan pure breeding. Turunkan gamet,
dapatlah gamet yang macam ini, cross it together, dapatlah F1 heterozygous. Okay. Lepas dapat F1 heterozygous, dia buat test cross. So bila dia buat test cross, dapat gamet, cross it together, dapat 2 result sahaja. Okay, dapat 2 result sahaja. Ini without crossing over. Yang kita nak fokus adalah yang ini. Link gene with crossing over. Okay, link gene with crossing over. Ada CO, crossing over. Okay, so saya akan pergi slow lah kat sini. So if test cross is done on an individual which is heterozygous, okay, heterozygous for both character, the phenotypic ratio of the offspring do not conform to the 1:1:1. Ini adalah reason yang selalu dia tanya. Kenapa? Kenapa dia akan tanyalah, soalan dia akan tanya, kenapa awak cakap ini link gene? Ini reason yang awak kena bagi tahu. Sebab does not follow Mendel's law, does not conform to the 1:1:1 ratio. Okay, nanti kita akan tengok pattern soalan. Okay, saya akan bagi satu contoh soalan nanti, dia awak buat, nanti kita bincang. Okay, not sekarang lah, bukan sekarang lah, saya akan bagi nanti masa Sabtu ke, Jumaat, petang sekejap lagi ke, okay, nanti awak hantar. Masa hari Rabu, awak boleh hantar. Okay, so, link gene with crossing over, bila kita buat test cross, kita tak akan dapat ratio 1:1:1:1. Maksudnya kita tak akan dapat value yang sama. Maksudnya kita tak akan dapat nombor yang almost similar. Nanti kita tengok. Kita akan dapat 4 types. 4 type of offspring produce. Akan dapat 4 types, tapi akan ada 2 phenotype yang large in number. 2 phenotypes are larger in number and 2 other phenotype are smaller in number. Okay? Yang large in number adalah parental phenotype. Maksudnya phenotype yang sama macam parent dia. Yang awal-awal tu. Kalau smaller in number, maksudnya recombinant phenotype. Maksudnya dia dah bercampur. Okay, dia dah bercampur. Contoh kita tengok, ini adalah test cross link gene with crossing over. Kalau saya punya preference, saya suka buat slash sebab dia tak nampak. Sebab dia tak serabut sangat macam ni. Okay, kalau saya lah, tapi ikut suka awak. Kita akan tengok dua-dua, kita akan tengok satu-satu lah. Kita adalah, kalau siapa buat balang, saya tak tengok. Tak adalah macam tu. Okay, tapi saya suka prefer yang ni lah. So, kita tengok grey normal wings. Okay, grey normal wings ni adalah heterozygous. Okay, adalah heterozygous. Mana kita dapat? Kita dapat daripada pure breeding parent. Okay, soalan mungkin tanya setakat ni je saja. Tapi soalan boleh tanya 10 markah, dia suruh awak buat crossing starting from pure breeding parent, macam mana boleh dapat benda ni? Maksudnya awak kena start buat daripada sini. Ni, bukan. Daripada sini. Macam mana boleh dapat ini? Dia akan tanya macam mana boleh dapat F1 heterozygous ni? Start buat daripada sini. Okay, pattern soalan boleh tanya macam tu lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu yang biasa punya. Okay, test cross link gene with crossing over. So, kita ada heterozygous, B besar, V besar, / B kecil, V kecil. Okay, saya padamlah macam ni. Okay, cross dengan homozygous recessive. Sebab kita buat test cross. Kalau test cross, always cross dengan homozygous recessive. Okay, so yang ini tak ada masalah. Nak turunkan gamet ni selalunya masalah. Nak turunkan gamet. So saya punya cara yang saya ajar students, okay, salin balik. B besar, V besar, salin balik. Sini. Okay, B besar, V besar. Okay. Salin balik B kecil, V kecil. Boleh. Okay. Lepas tu letak B besar kat sini. Lepas tu letak V kecil kat sini. Okay. Then letak B kecil, letak V besar. Itu saja. Okay. Itu saja cara nak turunkan gamet. Yang dua ni awak copy macam atas ni dulu. Copy dulu macam atas ni. Okay. Copy macam atas ni dulu. Yang ni dengan ni. Copy dulu. Sama. Okay. Yang kedua, lagi dua. Sebab kita adalah link gene with crossing over. So bila link gene with crossing over, kita ada 4 gamet. Dia tak macam ni tau.
Dia tak macam yang without crossing over. Kalau perasan, kalau without crossing over, dia ada 2 gamet saja. Okay, sebab ada satu, dua ni je. Dia turunkan 2 terus. Sebab dia tak ada crossing over. Bila kita belajar yang link gene with crossing over, sebab tu kita ada 4 gamet. Okay, sebab crossing over. Ada berlaku crossing over. So, bila ada berlaku crossing over, awak tulis B ni dulu, cross V ni, turunkan B, cross V dekat sini. Letak V kat bawah. Okay, nak tunjukkan adanya berlaku crossing over. Then, letak B kecil. Then, V besar letak sebelah dia. Okay, nak tunjukkan crossing over. Kalau kita tengok cara yang kedua, iaitu cara palang. Okay, cara yang palang ni, tengok dia salin balik lah. Sini pergi sini. B besar, V besar. B besar, V besar. B kecil, V kecil. Lepas tu dia salin yang atas ni. Okay, untuk 2 palang ni dia salinkan sama. Okay, dia copy balik. B besar sini, B kecil sini. Lepas tu yang bawah ni baru dia tukar. V kecil pergi sana, V besar pergi sini. Nampak tak? So dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Sebab crossing over. Okay, nampak ke guys? Nampak ke? Faham tak? Siapa yang tak faham? Angkat tangan please. Okay, faham Sure? Boleh ke? Boleh Faham, ke? Boleh faham, bagi madam. respons? Yang lain boleh kita bagi respon. Okay. Cuma madam. Ya. Ni kalau yang dia bukan link gene, dia pun ada 2 jenis gamet kan? Kalau bukan link gene, maksudnya? B, contoh kalau B, Dihybrid ke? dihybrid. Betul. Kalau dihybrid akan ada 4 gamet juga, tapi dia tak link. Oh. Dia tak link. Oh, okay. Kat monohybrid ia 2 gamet saja. Okay. Okay, yang lain okay? Girls okay? Okay, bagus. Alhamdulillah. So, sebab apa? Sebab kalau awak tak reti turunkan gamet ni, awak tak boleh proceed kat sini. Bila awak tak boleh proceed kat sini, awak tak boleh kira nanti. Nak kira COV, crossover value awak tak boleh. Okay, so kita kena tahu dulu macam mana nak kira gamet, barulah kita tahu boleh kira COV. Tapi tak apa, ini COV ni nanti. Okay, apa dia saya cakap tadi sini? Okay, lepas tu dah turunkan gamet lawa-lawa macam ni. Lepas tu ini senang je lah, awak nampak kot. Gamet yang BV ni. Okay, yang ni turunkan je lah. Terus B kecil. Macam ni. Okay, tak ada masalah. Lepas tu cross it together. B besar sini, dapatlah dia ni. Lepas tu kita ambil kali lain, B kecil, cross sini. Dapatlah dia ni. Okay. Lepas tu kita ambil apa lagi? Kita ambil kali putih lah. B besar, V kecil, cross dengan ni, dapatlah dia ni. Lepas tu satu lagi yang ni. Dapatlah dia ni. Kan? Okay. So, itu adalah awak punya F1 genotype. Okay, F1 genotype. Bila awak tulis F1 phenotype, okay, bila tulis F1 phenotype, akan tulis kat sini lah. Bawah lepas awak tulis genotype, bawah awak tulis phenotype. So, kat sini grey normal. Okay, yang ini adalah grey normal. Tengok B besar, V besar. B kecil, V kecil. So, dia adalah heterozygous. So, dia adalah grey normal. Okay. B kecil, V kecil, B kecil, V kecil. Dia adalah homozygous recessive. So dia adalah black vestigial. Yang ini B besar, B kecil, V kecil, V kecil. Dia adalah grey vestigial. Okay. Yang ini B kecil, B kecil, V besar, V kecil. Dia adalah black normal. So kalau awak tengok yang ni, okay, kalau awak tengok yang okay, kalau awak tengok yang ni grey normal. Grey normal sama macam bapak dia ni. Kan? Black vestigial sama dengan mak dia ni. Sebab itulah kita panggil ini sebagai parental phenotype. Sebab dia sama macam parents dia. Phenotype dia sama macam parents. Yang ini, lagi satu ni kita panggil sebagai recombinant phenotypes.
Okay, recombinant. Oh, tak lawa. Okay. Kita panggil sebagai recombinant phenotype. Okay, kita panggil sebagai recombinant phenotype. Kenapa recombinant phenotype? Sebab dia dah bercampur. Okay, contoh kalau kita tengok grey, dah bercampur, grey sini, dah bercampur dengan vestigial. Okay, grey dah bercampur dengan vestigial. Black, dah bercampur dengan normal. Okay, dia tak sama. Phenotype dia dah tak sama macam parent dia. Itu kita panggil sebagai recombinant phenotype. Okay, dalam soalan, kalau awak nak tahu mana satu recombinant, mana satu parental, tengok value. Okay, saya padam balik. Tengok value of the, okay, value of the number. Okay, tengok number of results. Tengok yang ni. 965 dengan 944. Ini adalah parental phenotype. 206185. Nombor ni sedikit. Ini adalah recombinant phenotype. Okey, itu macam mana nak tahu. Okey, contohnya, tak soalan contoh. Okey, contoh soalan yang macam ni. Okey, ini contoh soalan. Tak adalah contoh soalan, ini contoh results. Okey, grey body normal wings, black body vestigial wings, grey body vestigial, black body normal wings. So bila awak tengok results, dia ada dua nombor besar, dua nombor kecil kan? Betul tak? Ke awak rasa sama je? Betul madam. Betul madam. Betul kan? Yang lain boleh ke? Yang lain? Boleh. Ada ke? Masih tidur ke? Masih tidur ke? Boleh. Boleh kan? Okay. So, apa dia saya nak cakap tadi? Dua nombor besar, dua nombor kecil. So, kalau awak jumpa every soalan, kalau awak jumpa macam ni result dia, kita dah tahu ini adalah linked gene with crossing over. Okay? Ada dua nombor besar, dua nombor kecil, linked gene with crossing over. Okay? Madam, Ya. tu memang dikasih ya? Dia kalau dah selalu soalan dia akan kasih. Dia akan kasih result. Nanti saya bagi contoh soalan macam mana. Ada. Okay. Kalau macam ni. Linked gene ke dihybrid? Dihybrid crossing. Linked gene. Kenapa linked gene, Kaipeng? Large number and small number. Yes, large number, small number, betul. Itu yang awak buat, itu yang awak bagi tahu jawapan yang awak faham lah. Tapi jawapan skema awak kena cakap why kenapa ni adalah linked gene. First dia akan okay, back to rephrase balik saya punya statement. First dia akan tanya what type of Mendelian inheritance. Dia akan tanya what type of inheritance. Okay, bila dia tanya what type of inheritance, you kena jawab linked gene with crossing over. Sebab apa? Sebab inilah. Okay, you tengok je kita dah tahu dia ada dua nombor besar and dua nombor kecil. So kita tahu ini adalah linked gene. So bila dia tanya what type of inheritance, you kena jawab linked gene with crossing over. Lepas tu dia akan tanya why. You tak boleh bagi tahu, you boleh je nak bagi tahu there are two, you tak boleh bagi tahu ada large number ataupun small number. Okay, you kena bagi tahu large number that refer to parental phenotype and small number which is recombinant phenotype. Okay, itu point yang kedua lah. Point pertama yang selalu kita bagi tahu, because it does not follow Mendel's law ataupun because it does not because the ratio, senang saya bagi tahu, because the ratio is not 1:1:1. Okay, itu adalah reason dia. Okay, because the ratio is not 1:1:1. Saya tulis because the ratio is not 1:1. Ratio is not 1 to the ratio of 1, 1, 1, 1. Okay, itu reason yang selalu student bagilah. Okay, because the ratio is not 1:1. Selalu soalan macam tu 2 markah. So bila 2 markah awak kena bagi 2 reason kenapa. Okay, katakanlah ada lagi satu reason. Ada lagi satu result, saya bagi macam kejap Saya bagi, okay sekejap saya padam. Okay, katakanlah result ni saya padam. Saya tulis, okay, saya tak nak result ni.
Okay, saya tulis 25, 25, 23, 21. Okay, kalau dia tanya what type of inheritance, apa orang nak jawab? Result yang macam ni, 20, 25, 23, 21. Kalau Die dia tanya, hybrid. kenapa dah hybrid Fali? Sebab dia punya ratio tu dekat-dekat macam 1:1:1:1. Yes, betul. Itu adalah jawapan dia. Because the ratio is 1:1:1:1. 1:1:1:1. Okay, because the ratio is 1:1:1. Okay, kalau yang macam ni, okay, yang saya bulat tu, the ratio is not 1:1:1. Okay, the ratio is not 1:1:1. Alright? Boleh ke faham setakat ni Lin Jin? Faham. Okay. Alright. Okay, alang-alang tu saya pergi kepada, okay, saya tak masuk lagi sex link gene, saya terus masuk yang ni, genetic mapping. Sebab dia berkait rapat dengan link gene So saya terus masuk yang ni. Alright. Sekejap, habis dah ke link gene-nya? Yang tu habis dah. Dia nampak je sikit, ada beberapa slide saja link gene ni. Tapi dia punya pattern soalan tu macam-macam dia boleh tanya. Nanti saya try bagi satu soalan. Satu soalan saja saya bagi. Nanti tolong buat. Alright, satu soalan ke? Tak nak lah sebab weekend kita bagi banyak sikit lah soalan. Alright, sex link gene ni nanti saya cerita minggu depan. Yang ni saya nak cerita dulu. Genetic mapping. Okay, genetic mapping, define genetic mapping. Okay, define genetic mapping, calculate the genetic distance, map unit between the genes. Kita akan kira berapa jarak antara gene dekat satu kromosom. Okay, berapa jarak. And identify the position or order of genes along a chromosome based on recombination data. So kalau kita tengok apa itu genetic mapping, it refer to the method to determine the position or the sequence of genetic loci along a chromosome. Okay, method to determine the position or sequence of genetic loci along a chromosome. So genetic map represent the linear sequence of linked gene along a chromosome, and distance between genes are reflected by crossover value. Ini distance ni kita panggil sebagai COV lah, crossover value, COV. Okay, dia cakap the farther apart the two genes, the higher probability that crossover will occur. Semakin jauhlah gene tu, semakin senanglah berlaku crossing over. Okay, crossing over antara genetic material tu mudah berlaku. Okay, dia akan tertukar dengan lebih mudah berbanding dengan genes yang duduk dekat. Okay, ini yang penting. Dia punya definition, dia punya formula ni penting. Always tulis formula. 3 markah boleh tanya maksimum. Okay, 3 markah. So, formula untuk genetic mapping, crossover value, atau awak boleh tulis saja COV. Crossover value equals to number of recombinant divide by total number of offspring times by 100. Okay, times by 100. 1% COV sama dengan 1 map unit. Okay, so kita tengoklah ini, awak kena hafal formula ni, sebab awak nanti kalau soalan tanya, tulis formula dulu, letak jalan kira, letak final answer. 3 markah. Okay, ataupun 2 markah, maksimum 3 markah lah. Okay, number of recombinants divide by total number of offspring times by 100. Okay, so contoh kita tengok tadi. Yang ni, kita tengok contoh yang ni. Black body Drosophila tadi. Okay. Sebelum tu, unit yang kita tulis adalah centimorgan. Okay. Awak boleh tulis sebagai C kecil M besar. Centimorgan. Okay, nantilah final answer nanti awak boleh tulis sebagai map unit ataupun centimorgan. Okay, map unit ataupun centimorgan. Tak apa, kita pergi dulu bahagian sini. The lower the value, the closer the genes. So makin rendahlah value tu, makin dekatlah dia punya gene. So offspring, kita tengok sample from offspring from a test cross done on Drosophila with grey body and normal wings. So grey body, kalau kita tengok yang ni lah value yang ni. Ni value dia. So COV value, COV equals to, tulis dulu formula tulis dulu formula, lepas tu baru awak letak jalan kira macam ni. Okay, 391. Okay, ambil recombinant. Yang ni adalah nombor recombinant. Macam mana saya tahu dia adalah recombinant?
Macam mana saya tahu dia adalah recombinant? Smaller value. Yes, thank you. Smaller value. Smaller value adalah recombinant phenotype. So tambah 206185 dapatlah 391 over 2300. 2300 adalah total number of offspring. Times by 100 dapatlah 17%. Lepas dapat 17%, awak kena tukar dulu. Bukan tukar. Tulis dulu 17%, lepas tu baru tulis 17 MAP unit. Ataupun kan awak tulis 17% dulu, lepas tu barulah tulis 17 MAP unit ataupun centimorgan. Okay? Tulis peratus dulu baru tulis centimorgan. Okay, selalunya kalau skema dia suruh tulis peratus dulu baru tulis centimorgan. Baru betul lah awak punya kepahaman tu. So kalau dia suruh lukis distance between the gene for body colour and gene for wing size is 17 MAP unit. So jarak antara gene untuk yang bagi colour of the body and gene untuk size of the wing adalah 17 MAP unit ataupun 17 centimorgan. So awak letak yang macam ni, lukis macam kromosom, letak sini B, V. Kenapa saya letak B bukan saja suka-suka, tapi B tadi yang kita buat masa link gene tadi. Mana dia? Mana dia? Ini. B. Kan? Untuk dia punya colour. V untuk dia punya wings. Okay, V untuk dia punya wings. Okay, so dapatlah yang tadi. So kena tulislah selain bila awak nak lukis. Bila awak nak lukis, kena letaklah dia punya gene juga. So jadilah 17 MAP unit. Okay. Ada kadang-kadang soalan suruh kira sampai sini saja. Ada soalan suruh sampai lukis. Tengok soalan nak apa. Okay. Lepas tu, using recombination data, we can map numerous genes in linear arrays. Okay. Ada juga soalan dia bagi macam ni. Okay. Ada juga contoh soalan dia bagi macam ni. Dia suruh you map the unit. Okay, dia bagi dah gene siap-siap. Antara gene P, Q. Okay, gene P and Q 35%. Okay, PR 5%. RQ 40%. QS 10%. RS 30%. Dia suruh you map the gene. Maksudnya lukis macam ni. Lukis yang macam bawah ni. So macam mana nak lukis? First awak cari dulu yang paling tinggi. Start with the highest COV. Start with the highest COV. Highlighter. Start with the highest COV. Contoh kita tengok yang ni PQR ni sama lah. PQR and S genes are linked. COV for pair of genes are as follow. Map the chromosome. Okay, ini soalan yang dibagi untuk suruh awak lukis. Map the chromosome. Start dengan highest COV. So kita punya highest COV adalah R and Q. 40%. Okay, 40%. So, ni dia. Tak tunjuk ke? Okay, tak apa saya tunjuk. Okay, 40%. So awak lukis dulu R ke Q. Okay, R, Q. Kan. Okay. RQ 40%. Okay, tulislah 40 MAP unit. Okay, 40 MAP unit. Okay, buat arrow 40 MAP unit. R to Q. Dah settle R to Q. Lepas tu kita pergi cari yang kedua tinggi. P and Q. 35. So P and Q letak somewhere here. P, Q. 35. Lepas tu R dengan S. Kita dah lukis R tadi. Buat sampai S. 30%. Settle. Lepas tu Q and S. Q and S. Okay, sebab awak dah buat 3 ni, awak akan dah boleh nampak dah jarak antara Q and S berapa. So awak letak je lah value. 10. Okay. Lepas tu apa dia? Last kali adalah 5. P and R. Okay, PNR. PNR pun kita dah lukis P tadi. So awak akan dah nampak dah antara P dengan R tu jarak berapa. So awak letak je lah 5. Go.
Lepas tu antara 5 ni, antara 5 ni, 5 COV ni, bila awak dah lukis 3, actually awak dah lukis dah semua-semua. Semua 5-5 ni awak dah lukis. Just letak dia punya value saja, 5 ataupun 10. Okay, so nanti nanti. Alright. Yang ni kira kejap COV, calculate the distance between G's, R and S. Tolong kira kejap yang ni. A cross is done between tomatoes, round, simple and pair complex, resulting F1 as follow. Calculate the distance. Kira COV berapa? Boleh beritahu saya? Saya bagi 2 minit, 3 minit. Tengok balik formula. COV berapa? 20. 20. Iman cakap 20. Yang lain? Imani, berapa Imani? Imani? Kejap, madam. Okey, tak apa. Farah, berapa Farah? 20. 20. Shalia? 20. Okey, so 20. 20 apa? Sentimeter? 20 cm. Centimorgan. Ataupun kalau saya tak nak centimorgan, awak boleh tulis apa? 20? Persen. 20 apa? Persen. Unit. 20 apa Iman? Ulang balik. Tak tahu. Hah? 20 apa Iman? Iman, Ya. ulang balik. Saya nak dengar. Kalau saya tak nak centimorgan, macam tak best lah centimorgan ni. Tak nak lah, nak guna benda lain. Apa? Apa tu? Saya tak nak orang lain jawab. Nak Iman jawab. Macam salah je Rugi tadi. Dekat tu lah. Apa? Dekat box tu. Apa message box tu. Mana tulis? Apa dia? Mana? Message box. Message box. Okay. Awak tulis apa? Peratus. Bukan peratus. Peratus awak tulis yang Persen ke? ni. Ya, awak tulis peratus. Selepas peratus tu awak kena tulis apa? Lepas dapat, contoh dapat, saya akan dapat 17% kan? Betul. Final answer tu berapa dia punya unit? Kalau saya tak nak centimorgan. Map unit. Thank you Kaipeng. Map unit Iman. Okay. Sebab kalau awak tak tulis sampai bawah last ni, map unit, okay, ataupun centimorgan, awak dapat markah kat sini saja. Dapat dekat jalan kira dengan formula saja. So dapat 2 je lah. Kalau markah 3. Okay. Alright. Kiranya macam kalau awak tulis sampai sini, dia tak membawa final answer lagi. Walaupun value tu betul, 17. Okay. Apa dia? Last. Okay. Okay, kalau soalan yang ni, using the information from the genetic diagram above, map the chromosome. Kalau soalan map the chromosome, awak nak buat apa? Map the chromosome. Awak nak buat apa? First awak kena buat apa? First. Kira COV. Yes, kira dulu COV. Okay, cari dulu COV. Berapa COV? Cari kejap. Empat. 4. Oh ya? 4 apa? Bunga. Centimorgan. 4 centimorgan. Okay, 4 centimorgan. 4 centimorgan itu baru COV. Lepas tu awak kena map the chromosome. Kalau map chromosome, awak kena buat ini. Okay, map the chromosome macam tu. So bila soalan map the chromosome, apa nama dia punya? Okay, C dengan S. Kalau map the chromosome dapat 4 tadi kan? Okay, buat line sini, lepas tu letak C, letak the S, lepas tu letak apa? Buatlah 4. Map unit. Kita tak guna centimorgan dah kat sini. Kita tulis part map unit. Okay? Tengok soalan nak apa.
Kalau map kromosom, lukis yang ini. Boleh ke guys setakat ni? Boleh. Boleh, okey. So saya akan stop dekat sini. Okay, saya akan stop kat sini. Saya akan bagi a few questions untuk awak buat this weekend. Tolong hantar sebelum kelas tutorial kita. Kelas tutorial kita hari Khamis kan? So hantar sebelum hari Khamis. Rabu pun boleh hantar. Okay, ada a few soalan salah yang saya akan bagi. Kalau tak faham boleh tanya. So jangan lupa untuk hantar